Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini pelajar saya akan membincangkan perkongsian teknik menjawab soalan STPM semester 2. Tapi untuk permulaan ini saya akan membincangkan topik-topik yang terdapat dalam semester 2. Kalau kita lihat dalam semester 1 tahun lepas, pelajar sudah mempelajari aspek fonologi, iaitu fonem. Tapi untuk semester 2 ini, para pelajar akan mempelajari topik-topik seperti morfem dan kata dalam tajuk morfologi. Seterusnya, pelajar juga akan mempelajari subtopik frasa, klausa, dan ayat yang tergolong dalam sintaksis. Jadi, secara ringkasnya dalam semester 2 ini, para pelajar akan mempelajari dua topik utama, iaitu morfologi dan sintaksis. Dan seterusnya nanti dalam semester 3, para pelajar akan mempelajari wacana. Baik, dalam semester 2 ini, para pelajar akan dikemukakan soalan iaitu ada dua bahagian, iaitu bahagian A dan bahagian B. Bahagian A mengandungi 30 soalan objektif dan markanya 30. Maknanya satu soalan, satu markah. Seterusnya bahagian B ialah bahagian soalan struktur, iaitu pelajar perlu menjawab soalan dengan cara menulis jawapan pada kertas soalan. Markanya bahagian B ini pula terbahagi kepada dua, iaitu soalan struktur yang markanya 21 dan bahagian B yang kedua iaitu ada soalan analisis kesalahan bahasa yang mengandungi 9 markah, iaitu pelajar perlu menulis 3 kesalahan yang terdapat dalam petikan, 3 alasannya dan 3 pembetulan, dan markanya sebanyak 9 markah. Seterusnya dicampur dengan bahagian struktur yang pertama tadi iaitu 21, jadi jumlahnya sebanyak 30 markah. Dan bahagian struktur inilah yang merupakan bahagian yang kritikal, bahagian yang penting untuk pelajar memperoleh markah. Kerana bahagian A, 30 soalan objektif, jawapannya sudah disediakan. Jadi pelajar cuma memilih jawapan yang tepat ataupun jawapan yang betul. Dan kalau kita lihat dalam aras soalan ni, kemahiran penting yang perlu dikuasai oleh pelajar ialah kemahiran aplikasi dan kemahiran analisis, iaitu kalau dilihat daripada aras soalan 1 hingga 6, bahagian yang paling banyak aras yang dikemukakan ialah aras aplikasi dan analisis, dan bahagian-bahagian lain juga terdapat soalan-soalan yang dikemukakan, tetapi bilangannya tidak banyak. Dan seterusnya saya akan menyentuh aspek kajian morfologi dan sintaksis ataupun tata bahasa ini secara umum. Baik, berdasarkan satu ayat, adik sedang membaca buku, pelajar sudah boleh membincangkan semua aspek yang terdapat dalam kajian morfologi dan sintaksis. Jadi aspek tata bahasa yang paling kecil iaitu morfem terdapat dalam ayat tersebut. Begitu juga dengan kata. Seterusnya frasa, klausa dan ayat. Baik, jadi kalau kita lihat dalam ayat adik sedang membaca buku, adik merupakan morfem bebas, ya. Dan kalau kita lihat lawan kepada morfem bebas ialah morfem terikat. Jadi kita akan
melihat contoh morfem terikat terdapat pada perkataan membaca, iaitu mem itu sebagai morfem terikat. Seterusnya, selepas morfem, kita mempelajari kata. Jadi morfem bebas juga merupakan kata, iaitu adik merupakan kata, sedang juga kata, membaca, buku juga kata. Adik merupakan kata nama, sedang merupakan kata tugas, iaitu jenisnya kata bantu, membaca kata kerja, dan buku kata nama. Selepas dikembangkan, kata dia boleh berkembang menjadi frasa. Jadi kalau kita lihat dalam ayat itu dibina oleh frasa subjek dan frasa predikat. Jadi frasa subjeknya ialah frasa nama, iaitu adik. Adik merupakan frasa kerana dalam ayat frasa lah yang membina sesuatu ayat, iaitu frasa subjek dan frasa predikat, walaupun adik itu merupakan satu kata. Seterusnya, frasa yang kedua ialah frasa predikatnya sedang membaca buku. Jadi terdapat 3 perkataan dalam frasa predikat tersebut. Seterusnya, kalau kita luaskan atau kita kembangkan ayat tersebut dengan menggunakan kata hubung. Contohnya, adik sedang membaca buku sambil mendengar radio. Jadi selepas frasa, kita akan mempelajari klausa. Jadi dalam ayat di atas, dalam ayat tersebut terdapat 2 klausa, iaitu adik sedang membaca buku merupakan klausa bebas, dan sambil mendengar radio merupakan klausa tidak bebas. Klausa tak bebas yang dicantumkan melalui kata hubung. Ayat tersebut sudah menjadi ayat majmuk. Kalau kita lihat dalam tajuk ayat, para pelajar akan mempelajari golongan ayat, iaitu ayat tunggal dan ayat dasar dan ayat tunggal. Seterusnya, bentuk ayat tunggal dan ayat majmuk. Dan seterusnya juga terdapat jenis ayat, iaitu ayat nyata, ayat tanya, ayat seruan, dan ayat perintah. Dan terdapat juga bentuk ayat yang lain, iaitu ragam ayat. Ragam ayat ialah ayat aktif dan ayat pasif. Dan seterusnya, yang akhir ialah proses pembentukan ayat. Jadi proses pembentukan ayat ini merupakan satu tajuk yang meliputi boleh kata semua aspek yang kita bincang dalam ayat. Sebab proses penerbitan ayat melibatkan proses pengguguran, proses peluasan, dan proses penyusunan semula. Sebagai contoh, proses penyusunan semula sudah dipelajari dalam tajuk susunan konstituen ayat. Jadi berdasarkan perbincangan umum ini, para pelajar perlu memahami bahawa topik morfologi dan sintaksis ini meliputi semua bahagian dalam sesuatu ayat apabila kita membincangkan ayat tersebut. Jadi maknanya walaupun nampak sukatan pelajaran itu seperti terpisah, iaitu bermula dengan morfem, kata, frasa, klausa, dan ayat, tetapi sebenarnya daripada satu ayat kita boleh membincangkan semua aspek yang terdapat dalam sukatan pelajaran. Jadi sekian saja untuk kali ini. Sekian, terima kasih.